Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di buka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan bagi jawab lisan. Sejemput yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Bajet 2016 pemberi nafas baru agar negara membangun maju. Soalan saya nombor 1. Mohon Menteri Komunikasi jawab dulu. Ya, silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, dan terima kasih juga Yang Berhormat Baling, sahabat saya yang menanyakan persoalan. Saya tak jawab pantun, saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Baling. Tan Sri Dr. Yang Di-Pertua, saya mohon keizinan untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Kubang Krian yang bertarikh pada 4 November 2015 kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu berkaitan perkhidmatan komunikasi negara. Ya, silakan. Terima kasih Datuk. Dalam merapatkan jurang digital dan meningkatkan akses kepada perkhidmatan telekomunikasi di kalangan rakyat, terutamanya di kawasan yang tiada atau kurang liputan, pihak kerajaan telah memperkenalkan beberapa inisiatif di bawah kerangka pemberian perkhidmatan sejagat dengan izin Universal Service Provision di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehingga September tahun ini, untuk makluman Dewan Yang Mulia, pihak kementerian melalui MCMC telah membina 993 menara telekomunikasi, 282 km rangkaian fiber optik, 597 pusat internet satu Malaysia dan sejumlah 4,712 Wi-Fi community. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Belanjawan 2016 baru-baru ini, sebanyak RM1.2 bilion lagi telah diperuntukkan oleh MCMC untuk menambah baik infrastruktur telekomunikasi negara. Antara lainnya adalah dalam meningkatkan kelajuan internet luar bandar 4 kali ganda dari sehingga 5 megabit sesaat, iaitu Unify sekarang ini, kepada 20 megabit sesaat. National Fiber Backbone Infrastructure, jalur lebar berkelajuan tinggi dan sistem kabel dasar laut. Bagi kawasan Parlimen Yang Berhormat Baling sendiri, Kementerian melalui MCMC telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan perkhidmatan jalur lebar di kalangan masyarakat yang sehingga kini telah menelan belanja sejumlah 28.8 juta ringgit. Antara inisiatif di Baling ialah: pertama, telah membina 6 pusat internet satu Malaysia; kedua, membina 43 Wi-Fi community; dan membina 7 menara telekomunikasi, di mana 2 lagi akan dibina dalam waktu terdekat. Manakala menjawab soalan YB Kubang Krian, sehingga suku kedua tahun ini, kadar penembusan jalur lebar negara telah mencapai
72.2%, di mana 7.9% telah disumbangkan oleh projek Wi-Fi Community. Pihak kementerian melalui MCMC telah menyasarkan sebanyak 500 Wi-Fi Community akan dibina pada tahun ini. Sehingga ini sebanyak 455 Wi-Fi Community telah pun disiapkan, yang selebihnya dalam proses pelaksanaan. Terima kasih. Yang Berhormat Baling. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab, dan saya ucapkan terima kasih pada kementerian yang telah mengambil inisiatif yang proaktif khususnya di kawasan saya di Baling. Dan saya juga di kesempatan ini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Pekan kerana melalui bajet 2016 SKMM akan menyediakan 1.2 bilion ringgit untuk meningkatkan kelajuan internet luar bandar khususnya di kawasan saya Baling 4 kali ganda dari 5 megabyte sesaat ke 20 megabyte sesaat. InsyaAllah saya mendoakan agar ia akan menjadi kenyataan melalui National Fiber Bone Infrastructure, jalur lebar, kelajuan tinggi dan sistem kabel dasar laut. Soalan saya, apakah usaha-usaha pihak kerajaan bagi menurunkan charge internet oleh pembengkal, pemberi perkhidmatan atau internet service provider ISP untuk dapat memperkembangkan penyebaran ilmu kepada rakyat khususnya di kawasan luar bandar golongan kurang berkemampuan? Ini soalan saya nombor 1. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikeluarkan dalam TV3 Bulletin Utama semalam. Ini juga berkaitan dengan apa yang kita semua sedia maklum, termasuk di kawasan saya di Baling, khususnya projek 1 Bestarinet yang telah belanja lebih kurang 663 juta ringgit tetapi akhirnya tidak dapat dimanfaatkan. Semalam kalau kita tengok berita, guru-guru mengadu, apalah anak-anak murid mengadu, kata kena tunggu 4 jam dan sebagainya. Apa yang dijanjikan dalam program tersebut di mana mereka harus memberi 4 hingga 20 megabyte sesaat, tetapi akhirnya hari ini hanya boleh kita dapat 0.2 hingga 3 dengan izin megabyte per saat. Jadi saya nak tanya kepada kementerian, ini adalah program Virtual Learning Experience VLE ini tadi yang dibawa oleh pihak 1 Bestarinet melalui saya tidak tahulah ada NBOS atau tidak. Kementerian mana yang bertanggungjawab? Bagi saya, bagi orang kampung, kita mestilah kata MCMC, kementerian yang berhormat menteri lah yang harus bertanggungjawab. Jadi hari ini saya nakkan jawapan, kalaulah di bawah kementerian yang berhormat, sila ambil tindakan segera. Kalau bukan, tolong masukkan dalam handset ni untuk rekod. Saya minta kementerian berkaitan, iaitu Kementerian Pendidikan, untuk menjawab secara lisan atau bertulis kepada saya. Soalan ini amat penting kerana telah mula diwar-warkan dalam televisyen dan sebagai akhbar mengatakan bahawa program ini benar-benar lumpuh dan fail dan duit dah dikeluarkan banyak, telah dibelanjakan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Jadi kalau kita lihat soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Baling itu memang menunjukkan bahawa beliau adalah seorang MP yang prihatin. Tahniahlah saya ucap pada sahabat saya ni. Okey, 2 soalan saya cuba menjawab. Yang pertamanya berkaitan dengan menurunkan charge internet. Sebenarnya untuk makluman Dewan Yang Mulia ni, sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab kepada komunikasi dan maklumat penting kerajaan, pihak kementerian ini mengakui bahawa internet ini adalah satu medium untuk menyebarkan maklumat. Dan dalam hal ni, isu yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan charge. Sebenarnya harga charge internet ni adalah kompetitif. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ni, sebenarnya pihak kementerian melalui MCMC secara berterusan mengadakan perbincangan dengan penyedia pemberi perkhidmatan, dan untuk makluman pakej mampu milik ataupun pakej internet 1 Malaysia yang berharga antara RM20 sehingga RM25 telah pun disediakan, dan ianya banyak digunakan terutamanya oleh para pelajar yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi. Dan manakala bagi meringankan golongan yang berada di kawasan luar bandar, pihak MCMC melalui program yang saya maklumkan tadi, iaitu program Wi-Fi Community dan Pusat Internet 1 Malaysia, diberi oleh program USP, ianya telah memberikan kemudahan kepada
terutamanya penduduk di luar bandar, kerana ia boleh melayari internet di pusat-pusat tersebut dengan secara percuma. Yang keduanya, bagi menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Baling, suka saya maklumkan bahawa sebenarnya di bawah kementerian ini, iaitu terutamanya di bawah program Pulusan Jalan Lebar, kita tidak mengkhususkan mana-mana pemberi perkhidmatan untuk memberi perkhidmatan di suatu tempat. Maksud kata, tidak ada elemen eksklusiviti. Maknanya kita membenarkan di bawah pertukaran harta elemen persaingan. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya program Wan Bistari Net ini bukan di bawah kementerian ini. Ianya tidak pernah terjatuh di bawah kementerian ini kerana ianya adalah satu projek seluruh negara yang diterajui oleh mantan Menteri Pendidikan yang dahulu di bawah Kementerian Pendidikan, di mana dikhususkan kepada satu syarikat yang diberi nama YTL. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat, betul lah, pertukaran fasa pertama adalah sejumlah lebih kurang 663 juta ringgit. Jadi bukan di bawah kementerian ini. Jadi soalan itu lebih khusus dan wajar dijawab oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Soalan tambahan. Yang Berhormat Bukit Katil. Allah. Tahu tak? Depa ada agenda dengan Paguh tu, nak serang Paguh sekarang ni. Boleh. Tamam, bagus senang. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri mengenai projek Kampung Tanpa Wayak. Kita membaca banyak laporan, termasuk juga di kawasan saya, kita lihat kegagalan bagi projek Kampung Tanpa Wayak ini. Saya ingin tanya ahli tuju kementerian, apakah projek ini akan diteruskan dan berapakah biaya atau perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dan apa sebabnya projek ini gagal mencapai matlamatnya. Terima kasih. Terima kasih YB Bukit Katil. Sebenarnya untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, projek Kampung Tanpa Wayak sebenarnya apabila kita perkenalkan, ianya adalah satu usaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya pendedahan awal tentang internet. Jadi apabila ada timbul dan minat untuk melayari internet, ia akan mendorong mana-mana rakyat ataupun pengguna di luar sana untuk subscribe ataupun melanggan mana-mana perkhidmatan yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan di luar sana. Dan untuk makluman, sebenarnya seperti yang saya maklumkan tadi, sejumlah lebih kurang 4,712 telah pun disediakan. Dan saya tidak bersetuju bahawa mengatakan program ini adalah gagal secara keseluruhannya, kerana kadar penembusan jalur lebar kini adalah 72.2%, di mana daripada 72.2%, sejumlah 7.9% telah disumbangkan oleh Wi-Fi Community ataupun Kampung Tanpa Wayak. Jadi sebenarnya ada beberapa kekangan yang dialami apabila kita melaksanakan program Kampung Tanpa Wayak ini, kerana pertamanya ia disebabkan oleh faktor cuaca dan juga bekalan elektrik, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak. Tapi saya memberi jaminan kepada YB, pihak kementerian melalui MCMC, kita sedang mengkaji dan mencuba program yang terbaru, iaitu program Pusat Internet Satu Malaysia yang kita akan laksanakan insya-Allah di seluruh negara dalam masa terdekat ini. Terima kasih. Ya, saya bagi kelabakan. Terima kasih Datuk Speaker. Apabila saya nampak soalan daripada Baling dan jawapan yang diberi oleh kementerian, saya pun merasa duka cita. Kerana kalau di Semenanjung masih lagi belum ada kemudahan seperti ini, apalagi di Sabah, di Sarawak, termasuk kawasan Datuk Speaker, di Kelabakan semua pengetua sekolah saya bagi seorang satu laptop. Tetapi mereka datang kepada saya di luar bandar, tidak boleh digunakan. Jadi sampai bila, kita mau tanya kepada kementerian, sampai bila kemudahan internet ini, jalur lebar ini boleh didapat
digunakan oleh penduduk-penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. Kalau Semenanjung tak ada, memang Sabah Sarawak 100 tahun mungkin belum ada lagi. Jadi itu satu. Kedua, Timbalan Menteri kata tadi ada jawapan untuk Kementerian Pendidikan. Mantan, kita satu kerajaan, jangan sebut mantan. Kerajaan, kementerian, bukan mantan. Kalau begini lain kali orang kata, oh saya ini mantan punya. Mana ada mantan punya? Mantan itu kerjaan punya, bukan mantan punya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Jadi saya cuba menjawab dua persoalan tu. Pertamanya berkaitan dengan Sabah. Jadi seperti yang kalau Yang Berhormat dengar awalan tadi, apabila saya menjawab persoalan tadi, di bawah kementerian ni sebenarnya kita tidak ada sebarang perkhususan mana-mana syarikat yang kita beri untuk memasuki mana-mana kawasan. Jadi elemen persaingan itu kita benarkan. Jadi selain daripada program yang telah saya nyatakan, iaitu program Wi-Fi Community, program pusat internet dan sebagainya, di sekitar Sabah, Sarawak dan di mana-mana memang ada, tapi hanya pengenalan kepada internet. Kita ingin memberi kesedaran. Jadi tidak timbul bahawa tidak ada langsung perkhidmatan yang diberikan oleh pihak servis provider atau pemberi perkhidmatan, dan terpulanglah kepada mana-mana pelanggan di luar sana apabila mereka berminat untuk melayari dengan kadar bandwidth lebih tinggi, subscribe ataupun melanggan mana-mana perkhidmatan yang diberi oleh pemberi perkhidmatan. Dan untuk menjawab persoalan yang kedua berkaitan dengan isu One Bestari Net, ingin saya tegaskan memang tidak ada langsung di bawah kementerian ini. Memang ia di bawah Kementerian Pendidikan, sama ada dipersoalkan oleh mantan dan sebagainya, itu tidak timbul. Kerana sekarang ni saya percaya isu utama adalah ditimbulkan oleh masyarakat ataupun gebara guru, kerana tidak boleh menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh satu-satu syarikat iaitu YTL untuk kemudahan internet di bawah program One Bestari Net. Ini yang perlu kita selesaikan oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Sejumpa Yang Berhormat Tuan Charles Anthony Santiago. Bagi Tuan Speaker, soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kawasan Kelang. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat daripada Kawasan Kelang, pemaju projek Taman Melati Ehsan Kelang, iaitu Melati Ehsan Consolidated Sendian Berhad, telah pun mengemukakan permohonan untuk lanjutan tempoh serahan milikan kosong ataupun vacant possession selama 3 bulan daripada pihak kementerian bagi fasa 1A1 dalam kurungan pertama bagi projek berkenaan. Dan untuk makluman Yang Berhormat, permohonan ini adalah berasaskan kepada kejadian bencana ribut kuat yang telah pun berlaku pada 21 bulan Oktober 2014 yang menyebabkan 70 daripada 100 unit rumah yang sepatutnya diserahkan pada tarikh yang berkenaan tidak dapat diserahkan kerana mengalami kerosakan. Dan maka kerana itu Yang Berhormat, memandangkan kepada jumlah unit yang rosak ini adalah banyak, 70 daripada 100, maka pihak pemaju memerlukan tempoh masa tambahan selama 3 bulan untuk membaiki segala kerosakan sebelum rumah berkenaan dapat diserahkan kepada pembeli. Dan untuk makluman ahli Yang Berhormat juga, di bawah peraturan 11.3 dalam kurungan peraturan pemajuan perumahan di bawah kawalan dan pelesenan 1989 jelas menyatakan bahawa jika pengawal perumahan berpuas hati bahawa oleh atas keadaan yang khas ataupun kesusahan atau keperluan mana-mana peruntukan di dalam kontrak jualan tidak boleh dan tidak perlu dipatuhi, ia boleh dengan perakuan bertulis mengenepikan atau mengubah suaikan peruntukan yang berkenaan. Maka kerana itu Datuk Yang Di-Pertua, permohonan ini seterusnya telah pun dibawa dalam perbincangan di dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal pertimbangan pelanjutan tempoh serahan milikan kosong yang difungsikan oleh Timbalan Pengawal Perumahan iaitu Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara untuk pertimbangan, dan setelah itu diangkat pertimbangan itu kepada Pengawal Perumahan iaitu Ketua Setiausaha KSU
untuk pertimbangan, dan setelah KSU berpuas hati dengan alasan dan perakuan jawatankuasa berkenaan sebagai pengawal perumahan, maka diberikan dan diluluskan permohonan itu. Dan bagi memelihara kepentingan pembeli, Datuk Yang Di-Pertua, pelanjutan tempoh serahan pemilikan kosong selama 3 bulan ini diberikan kepada pemaju Yang Berhormat daripada kawasan Kelang ialah untuk membaiki unit-unit yang rosak, dan juga projek seharusnya siap dan diserahkan pada pembeli pada 21 hari bulan Januari 2015. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, berdasarkan pada rekod yang ada kepada kementerian, pemaju telah pun menyerahkan keseluruhan rumah berkenaan yang berjumlah sebanyak 254 unit lebih awal daripada jadual, iaitu pada 7 hari bulan Januari 2015. Datuk Yang Di-Pertua, perjanjian jual beli rumah melibatkan dua pihak, iaitu pemaju dan juga pembeli. Maka sehubungan dengan itu, sekiranya terdapat sebarang perubahan di dalam mana-mana bahagian kepada perjanjian jual beli berkenaan, maka pihak pemaju perlu memaklumkan kepada pembeli secara terus ataupun melalui peguam cara pembeli. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker, dan terima kasih atas jawapan yang begitu lengkap oleh Kementerian dan Menteri. Saya ingin bangkit dua isu, Menteri. Pertama mengenai SNP. Pertamanya, SNP ini telah ditandatangani pada 21 Oktober 2012. Ini bermaksud bahawa sebelum 20 Oktober 2014, iaitu 2 tahun selepas itu, 24 months, kunci itu harus diserahkan kepada pembeli-pembeli. That is the requirement, that is the legal requirement. Tetapi ribut ini berlaku selepas, this is the key point, selepas 20 Oktober 2014. So soal yang ditanya oleh pembeli ialah, what is the basis? Sebenarnya rumah itu harus, kunci rumah itu harus diberikan sebelum, bukan selepas, sebelum 20 Oktober 2014. That is the question. So the basis of your answer makes no sense. Itu satu. Kedua, 3 surat telah dikemukakan, dihantar kepada kementerian, iaitu pada 17 Jun 2015, 3 Julai 2015, 20 Ogos 2015, tapi tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan. So pembeli pun dia pun keliru. Kalau ada jawapan yang jelas yang berasaskan kepada undang-undang, mengapa kerajaan, khususnya kementerian, tidak hendak kemukakan alasan itu? So therefore, the fault is with the ministry. So minta penjelasanlah isu ini. Don't get emotional, Rabi. I've answered your question already. Nanti ni, sidang. Saya dah jawab dah. Mungkin Rabi tak dengar agaknya. Awak ada jawapan. duduk. Tak ada jawapan. No, Excuse for them. You sit down. Datuk Yang Excuse for the pemaju. Ya, you duduk. Datuk Yang Di-Pertua, saya dah sebut dalam jawapan saya tadi. Dia, pemaju sepatutnya serahkan projek ini kepada pembeli pada 21 hari bulan Oktober 2014. 20, bukan 21. Tak boleh, Rabi, Yang can you Berhormat. sit down? Let me answer my question, please. Ya. Kementerian, dah duduk. You are misleading. Yeah, no, I'm not misleading. Don't try to mislead my answers, please. Datuk Yang Di-Pertua, pihak Kementerian Jabatan Perumahan Negara telah menjalankan semakan dengan pihak syarikat, dan pihak syarikat, pihak pemaju memaklumkan bahawa tarikh penyerahan kunci kepada pembeli ialah pada 21 hari bulan Oktober 2015. Saya mendengar apa pihak kementerian, iaitu Jabatan Perumahan Negara, mendengar apa yang pemaju maklumkan kepada pihak kementerian, bukan apa yang YB maklumkan kepada saya untuk dimaklumkan kepada pihak kementerian. Dan pemaju menyatakan bahawa projek itu sepatutnya diserahkan pada 21 hari bulan Oktober 2014, Datuk Yang Di-Pertua. Unfortunately, malangnya, tanpa diduga, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ribut berlaku pada hari yang berkenaan. Jadi oleh kerana ribut berlaku pada hari yang berkenaan, maka rumah itu tidak dapat diserahkan kepada pembeli pada tarikh 21 Oktober. Dan kalau YB nak tahu, kejadian ribut itu, Datuk Yang Di-Pertua, telah menyebabkan kerosakan yang teruk kepada 70 rumah daripada 100 rumah yang ada. Dan untuk makluman Yang Berhormat daripada Kelang, 3 pembeli yang Berhormat sebutkan tadi telah pun datang berjumpa dengan Jabatan Perumahan Negara, dan kami telah pun memaklumkan apa tindakan yang sedang dijalankan
ya di bawah peruntukan yang telah pun diluluskan melalui jawatankuasa yang dipengusikan oleh KSU untuk memberikan tempoh lanjutan supaya baik pula rumah itu dapat dilaksanakan. So please get your facts right. Terima kasih. Tak boleh hormat Q&A ya. Hari Sulong. Ya, Hari Sulong. Spesifik Hari Sulong pasal kes perumahan teman Melati ya. Ya, terima kasih. Soalan terus kepada soalan tambahan, apakah prosedur tindakan yang diambil oleh pihak kementerian bukan saja di Kelang tetapi juga di tempat lain jika menerima aduan pembeli mengenai kelewatan dalam sesuatu projek perumahan yang daripada tarikh yang dijanjikan, dan adakah pihak kementerian ada membuat satu bincangan sekiranya ada terdapat sebarang kelonggaran dari segi pembayaran pinjaman sekiranya ada masalah kelewatan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada kawasan Parit Sulong. Tanya soalan macam ni lah bagus. Jangan tanya soalan dalam bentuk tuduhan. Yang Berhormat Datuk Speaker. Datuk Yang Ketua, saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat daripada Parit Sulong, termasuklah daripada Yang Berhormat daripada Kelang, kalau tidak berpuas hati, ya, pada mana-mana pembeli Datuk Yang Ketua, sekiranya mereka tidak berpuas hati ya ke atas mana-mana pelaksanaan projek di mana mereka adalah merupakan pembeli ya kepada mana-mana projek perumahan yang ada. Kalau sekiranya mereka ada berlaku ketidakpuasan hati, maka pembeli bolehlah membawa ketidakpuasan hati mereka itu ya kepada Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata ataupun kita panggil TPPS. Dan Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata ini, Datuk Yang Ketua, dia boleh mendengar dua perkara Yang Berhormat daripada Parit Sulong. Yang pertama ialah tuntutan ke atas apa-apa bentuk tuntutan yang dinamakan tuntutan teknikal, iaitu tuntutan yang disebabkan oleh apa-apa kecacatan kepada mana-mana mutu kerja ataupun bahan-bahan, dan jika rumah ataupun apartmen itu dibina tidak mengikut kepada plan ataupun kepada butiran seperti yang dinyatakan kepada perjanjian jual beli ataupun SMP. Itu yang pertama, tuntutan teknikal. Yang kedua ialah tuntutan bukan teknikal, iaitu tuntutan bagi mana-mana kelewatan penyerahan ke atas mana-mana unit yang ada, iaitu penyerahan milikan kosong. Jadi kepada mana-mana pembeli Datuk Yang Ketua, sekiranya mereka tidak berpuas hati terhadap kondisi unit rumah yang dibeli ya, yang berlaku kecacatan dan sebagainya, boleh mengemukakan tuntutan kepada Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata, dan sekiranya berlaku perkara-perkara dari segi kelewatan penyerahan unit juga boleh bawa kepada Tribunal Perumahan dan juga Pengurusan Strata. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya jumpa Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya mengalu-alukan kehadiran rombongan pemimpin dari kawasan Parlimen Tawau P190. Ya. Datuk Yang Ketua, soalan saya soalan nombor 3. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Datuk Dr. Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Untuk makluman dari Berhormat Bintulu, Kementerian memang mengambil maklum mengenai kepesatan pembangunan di Bintulu, Sarawak, khususnya berkaitan dengan keperluan untuk mempertingkatkan infrastruktur jalan-jalan utama di kawasan tersebut. Sehubungan itu, terdapat 4 projek baru yang dirancang dan yang telah dipohon oleh Kementerian ini untuk dilaksanakan di Bintulu dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11, iaitu pertamanya menaik taraf Jalan Tanjung Kidurong ke Samalaju Industrial Park, yang ini bermula daripada kilometer 4 ke kilometer 39. Yang kedua, menaik taraf penseberangan di Jalan Nyabau, Jalan Kinda dan bulatan Tanjung Kidurong. Ketiga, membina jejambat di perseberangan Jalan Medan, Jalan Tun Hussein On, dan yang keempat, membina jalan di Ulu Pandan, Bintulu, fasa yang kedua. Di samping projek-projek konvensional JKR di atas, kerajaan juga dalam masa yang sama sedang membina lebuh raya Pen Borneo di Sarawak melalui kaedah rakan pelaksana projek ataupun dengan izin Datuk Yang Ketua, Project Delivery Partner atau singkatannya PDP. Fasa pertama melibatkan pembinaan di kawasan Bintulu, iaitu menaik taraf persimpangan Jalan Nyabau ke persimpangan Jalan Bakun sepanjang 43 km yang telah dimulakan pada bulan Mac 2015 yang lalu.
projek ini dijangka akan siap dalam bulan Disember 2017. Terima kasih. Yang Berhormat Bintulu. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih jawapan diberi daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, mengenai ini isu ini, contoh flyover, ini isu, saya soal ini isu. Pangkat ketua saya sudah soal ini isu sampai pangkat keempat. Kita sudah masuk berapa kali sudah rancangan Malaysia, tapi sampai hari ini saya nampak belum lagi apa-apa. Contoh macam flyover from Maidan Jaya masuk ke Jalan Tun Hussein Ong. Satu lagi flyover Jalan Tanjung Kidurung masuk ke Jalan Nyabau. Ini paling heavy traffic dengan izin. Sampai hari ini kita belum apa-apa lagi tindakan ataupun kita mengadakan satu solution menyelesaikan ini masalah. Rakyat di Bintulu cukup sedih, banyak pembangunan masuk, tapi kemudahan kita buat tak tahu je. Tapi ada menteri punya kawasan macam-macam masuk. Kalau tak ada menteri punya kawasan, ayam mati dah tunggu sampai. Ini Paris Suruh pun setuju. Ini masalah kita ada sama laju, projek sama laju, skop projek, tapi kemudahan tiada. Kita cerita, saya mau tanya itu jalan. Saya biar soalan tanya ini, minta naik taraf itu jalan, cara raya. Kita cerita sampai Pakung itu Pemponio. Tak payah cerita lah. Kita mau cerita, contoh macam itu jalan, jalan Tanjung Kidurung dari 4 lane ke 6 lane. Kita jumlah saya dipaham anggaran daripada JKA 162 juta. Saya mau tanya ini bila baru ada peluang? Tiap-tiap pagi traffic jam, Datuk Yang Di-Pertua, 1 jam lebih 2 jam. Barulah berapa kilo saja, 2-3 kilo, berjam-jam tunggu sana. Macam contoh ini Tanjung Kidurung masuk Jalan Nyabau itu, ada port dekat sana. Berapa kali bereksiden sana, berapa orang sudah mati sana. Yang Berhormat Menteri kata peja, mari Bintulu, saya bawa you pergi sana tengah malam. You lalu sana, you pun pergi keli tau, banyak orang mati sana. Janganlah you punya kementerian kong kali tak faham, sudah soal banyak kali. Jadi saya mau tanya, ini cadangan dengan izin, bila lah, tak payah dengan izin lah ini. Saya mau tanya ini Menteri, bila? Saya mau tahu tepat satu jawabannya, bila baru mau selesai ini masalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Saya juga ahli berhormat mewakili Parlimen. Kawasan saya sendiri pun kalau nak tengok memang berlaku traffic congestion dengan izin. Tapi sebab samalah. Jadi untuk itu kalau kita melihat dalam rancangan Malaysia ke-10 Yang Berhormat yang telah kita laksanakan untuk kawasan Bintulu, khusus Bintulu, iaitu naik taraf Jalan Simpang Nyabau bila saya sebut tadi, ini termasuk dalam pakej Pen Borneo. Dan dalam pakej Pen Borneo ini ada satu jambatan juga termasuk dalam kawasan tersebut. Dan seterusnya ialah untuk rancangan Malaysia ke-11 yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, pembinaan jenjatas di Mahal Batu 5 Junction di Nyabau Junction Bintulu. Jadi juga di Mahal 5 ini akan tendernya akan dibuka insya-Allah bulan pelaksanaan insya-Allah dan mula bulan 9 tahun depan. Sebab tender proses dan sebagainya. Dan ini dijangka bermula kerjanya September 2016 untuk keseluruhan pakej di kawasan tersebut termasuk pembinaan jantas. Manakala yang telah dibuat
menaik taraf Jalan Tanjung Kidurong ke Samalaju Industrial Park bahagian Bintulu. Yang ni sedang berjalan dan dijangka siap kalau ikut perjanjian 15/7/2016. Yang ni sepanjang 4 km. Menaik taraf Jalan Tanjung Kidurong ke Samalaju Industrial Park bahagian Bintulu, yang ni dijangka siap dah bermula 16/1/2015 dan dijangka siap 15 hari bulan 10 2016. Yang ni sepanjang 12 km. Yang ini untuk naik taraf daripada 2 lorong ke 4 lorong. Manakala lorong memotong untuk di Jalan Tanjung Kidurong ke Samalaju, ada 2 pakej sudah pun siap dalam tahun 2014. Ada lagi untuk Tanjung Kidurong ke Samalaju, ada 30 km yang sedang kita pohon di bawah rancangan Malaysia ke-11. Jadi ini yang telah kita laksanakan, Yang Berhormat, untuk apa yang dibangkitkan oleh Berhormat. Selain daripada itu, saya kira ada beberapa langkah awal ataupun langkah sementara yang telah dipohon oleh Yang Berhormat, iaitu untuk traffic light. Ada 2 tempat saya kira yang telah dibangkitkan, iaitu di Persimpangan Kampung Jepak dan juga Ulus Bauh. Yang ini kita menunggu JKA Negeri Sarawak untuk memutamatkan dari segi pembesaran jalan dan menaik taraf traffic light tersebut, yang dianggarkan kosnya ialah 800 lebih ribu ringgit. Ini insyaAllah kalau dapat peruntukan boleh bangun JKA Sarawak, kita akan laksanakan Yang Berhormat. Itu Kampung Cepat, itu traffic light sudah pasal lama sudah, Menteri. Ada tambahan. Mana ada jalan raya satu junction saja masuk. Ya, sejemput Yang Berhormat Tuan V. Sibakuma. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya soalan keempat. Ya, silakan Pak Menteri. Datuk Seri Yang Dipertua, berdasarkan rekod Polis Diraja Malaysia (PDRM), semenjak pindaan Akta Pencegahan Jenayah 1999 (POKA) dikuatkuasakan mulai 2 April 2015 hingga Oktober 2015, seramai 975 orang telah ditangkap dan disiasat di bawah POKA. Di antara jenayah berat yang telah disiasat di bawah akta ini adalah jenayah kongsi gelap, jenayah kekerasan, jenayah harta benda, dadah, pacuran, penjurian, dan juga penyeludupan migran. Seterusnya, tindakan-tindakan yang telah diambil terhadap mereka yang telah ditangkap adalah seramai 143 orang, telah dikenakan perintah tahanan 480 orang dikenakan perintah pengawasan polis, dengan 68 orang daripadanya dikenakan syarat pemakaian peranti pengawasan elektronik atau EMD yang mula digunakan pakai mulai 3 Ogos 2015. 28 orang telah dituduh di mahkamah, 131 orang telah dibebaskan selepas siasatan dijalankan, manakala baki seramai 103 orang masih lagi ditahan untuk siasatan lanjut. Ya, Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Menteri ada menyebut bahawa sebanyak 975 kes jenayah berat telah ditangkap dan disiasat di bawah POKA ini. Tapi yang saya risau ialah berkaitan dengan kes-kes yang kecil yang tidak sepatutnya ditangkap di bawah POKA, tetapi ditangkap juga di bawah POKA. Sebagai contoh, pada 2 hari bulan 8 tahun ini di kawasan saya Batu Gajah, 8 orang ditangkap kerana curi ikan. Adakah curi ikan itu boleh masuk dalam kategori POKA ni? Curi ikan daripada kolam, mereka tangkap daripada kolam. Dan saya rasa pelik kalau keluarga datang berjumpa dengan saya menangis, remand 21 hari, kemudian ditambah 38 hari. Dan akhirnya semua 8 orang itu telah diambil tindakan. 7 daripadanya telah dibuang daerah dan seorang telah dibuang negeri. Saya rasa ini cukup kejam, Menteri. Saya rasa mungkin ada penyalahgunaan kuasa dalam kes ini. Mungkin ada unsur-unsur lain yang menyebabkan polis terpaksa mengambil tindakan sedemikian. Jadi saya rasa undang-undang ini cukup zalim, di mana kita tidak memberi peluang kepada orang kena tangkap itu untuk membela diri mereka. Menteri, saya dapat penjelasan daripada Menteri, apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh KDN untuk memastikan
bahawa ada langkah-langkah tertentu yang telah diambil oleh KDN untuk memastikan pihak polis ataupun mana-mana pihak untuk tidak menyalahkan kuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Itu mantan Menteri punya. Ya, terima kasih Batu Gajah. Saya tak pasti mengenai yang mereka yang menangkap ikan sama ada itu dikategorikan sebagai akta ataupun jenayah berat ataupun sebagainya, tapi saya tak pasti, tapi saya nak cek dengan polis apakah sebab mereka menahan ataupun mengambil tindakan di atas pokok untuk jenayah yang ringan seperti yang disebut oleh yang WB Menteri. Minta Menteri Siasat betul-betul di sini ya. Ya, cukup ya, Mat. Saya akan semak dengan pihak polis. Ya, Yang Berhormat Kasih Gudang. Terima kasih Dr. Speaker. Saya ingin buat soalan tambahan. Yang pertamanya tadi saya nak, soalan saya, adakah pihak kerajaan telah menyediakan program yang khusus untuk memulihkan orang yang ditahan di bawah akta ini, dan apakah perlindungan yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang menjadi saksi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Jadi untuk mereka yang kena tahan 2 tahun, kita telah menyediakan khusus atau pemulihan untuk mereka yang kena tahan 2 tahun dengan kerjasama pihak polis, penjara dan juga KDN. Dan modul-modul itu adalah dibagikan pada 3 phase atau 3 fasa untuk memulihkan mereka supaya berkelakuan baik selepas mereka ditahan di penjara. Modul pertama akan menyentuh tentang orientasi, manakala yang kedua sasiah, dan yang fasa yang terakhir adalah mengenai sasiah berterusan ataupun yang lebih mendalam lagi. Sekiranya mereka mendapat markah yang baik, mungkin pihak lembaga pencegahan jenayah akan memberi kelonggaran dan membebaskan mereka tanpa memenuhi yang mereka kena tahan 2 tahun itu. Dan untuk saksi, saya tak ada maklumat tentang ini, jadi saya akan beri jawapan bertulis untuk perkara ini, Yang Berhormat. Terima kasih. Sejumpa Yang Berhormat Tuan Anwar bin Abdul Manap. Terima kasih Tuan Tua. Buah duku, buah delima, soalan sekijang, nombor 5. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat sekalian yang telah menyoalkan soalan ini. Untuk pengetahuan Yang Berhormat sekalian, Kementerian Pertahanan tidak lagi memiliki tanah di kawasan Sekijang kerana tanah ini telah dipindah milik kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk tujuan pembangunan kolej komuniti. Walau bagaimanapun, bagi membantu para tentera yang bakal bersara, Kementerian melalui Pembalanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera Perhebat telah menyediakan program latihan peralihan dalam bidang pertanian dan ternakan. Program ini dilaksanakan di bawah program MBOS antara Perhebat dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Ini membolehkan latihan dalam bidang pertanian dilaksanakan dengan lebih berkesan melalui Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan. Ianya berperanan menyediakan penempatan, latihan, peralatan serta tenaga pengajar yang mempunyai kepakaran di dalam bidang-bidang tertentu di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Bagi bakal-bakal pesara ATM juga dimengenalkan mengikuti program latihan dalam bidang pertanian dan ternakan di mana-mana agensi swasta atau syarikat-syarikat persediaan, dan ini membolehkan mereka diberi pendedahan di dalam bidang pertanian. Bagi bantuan kewangan pula, Kementerian Pertanian dan juga Perhebat di bawah Kementerian
Pertahanan mempunyai program yang dinamakan Skim Biayaan Mikro Usahawan Veteran ATM yang boleh membantu dengan penyediaan tanpa cadaran sebanyak RM50,000 bagi tujuan projek-projek pertanian yang akan dilaksanakan oleh mereka-mereka yang terlibat. Yang Amat Sekijang. Terima kasih Dr. Mentua, terima kasih jawapan daripada Timbalan Menteri. Cuma sayanglah tanah di Sekijang tu diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, sebab saya ingat nak cadangkan kepada pihak kementerian supaya dapat diusahakan tapak untuk diberikan kepada bakal-bakal pesara tentera ini untuk menguruskan tanah tersebut. Kita sedia maklum bahawa persediaan untuk anggota tentera yang akan bersara diberikan latihan awal dan diberikan juga pilihan untuk mereka ambil pakej persaraan yang sesuai dengan mereka. Dan kita tahu bakal-bakal pesara tentera ini sebenarnya memang perlu diberikan ruang dan juga peluang untuk mendapatkan latihan awal sebelum mereka bersara. Soalan saya, Datuk Mentua, bagaimanakah tahap sambutan pesara-pesara tentera yang telah menceburkan diri dalam bidang berkaitan dengan pertanian untuk tempoh 2 tahun ini, serta jenis pertanian apakah yang mereka ceburi, terutamanya dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat atas soalan tambahan itu. Untuk pengetahuan Yang Hormat, memang kita di bawah Kementerian Pertahanan sekarang ini melihat bahawa program-program latihan khasnya di bawah Perhebat perlu kita ubah suai untuk memberi kesesuaian kepada mereka-mereka yang akan bersara. Terutama sekali ialah kursus-kursus yang saya telah sendiri melawat Perhebat baru-baru ini, dan saya dapati ada setengah-setengah kursus di situ memerlukan masa dan juga kepakaran yang tertentu untuk mereka apabila mereka keluar dan menceburkan diri dalam bidang-bidang yang mereka pilih. Jadi mereka terpaksa bersaing dengan mereka-mereka yang telah terlibat dalam bidang ini yang lebih lama, yang telah menjadi akar umbi di dalam masyarakat kita. Dalam bidang pertanian, kira bidang yang paling saya nampak adalah paling penting di negara kita ini, kerana makanan ini diperlukan oleh rakyat di negara kita ini yang makin hari makin ramai. Jadi walau bagaimanapun setakat hari ini yang saya dapati bahawa tidak ramai di kalangan mereka-mereka yang bersara ini berminat dalam bidang pertanian. Mungkin kerana pendedahan sebelum ini tidak ada, iaitu prospek dalam bidang pertanian ini. Sebenarnya bidang pertanian ini mempunyai prospek yang tinggi dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Mereka boleh memproses makanan dan juga menyediakan bahan-bahan lain untuk keperluan masyarakat di seluruh negara ini, kerana ini amat diperlukan di masa akan datang. Dan semasa saya di bawah Kementerian Pertanian dulu, saya dapati bahawa kita mengimport begitu banyak bahan makanan yang mana kita boleh sendiri memproseskan, terutama sekali macam sayur-sayuran, cili padi yang diimport daripada negara jiran. Jadi perkara-perkara seperti ini sedang dilihat oleh kementerian, dan insyaAllah penekanan dalam bidang pertanian ini akan terus diberi dengan kerjasama dengan pihak Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dengan Mardi dan lain-lain lagi. Yang Amat Nimbung Tebal. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua, terima kasih Perdana Menteri, dan terima kasih pada Sekijang kerana menimbulkan persoalan ini yang sangat-sangat prihatin tentang kebajikan pesara tentera. Saya pun turut prihatin tentang kebajikan dan tentera. Yang berhormat Menteri, di samping kita memberi perhatian kepada sektor pertanian yang lazimnya selalu diberikan dalam sektor pertanian dengan latihan-latihan untuk kebajikan pesara tentera ini, tidakkah ada rancangan yang lain ataupun latihan-latihan yang lain, bidang-bidang lain yang diberi kepada pesara tentera ini? Dan even kalau dalam pertanian pun, adakah rancangan pihak kerajaan untuk mengenal pasti sesuatu kawasan tertentu untuk diberikan tanah ini kepada pesara tentera, dan seterusnya biar mereka berusaha, dan seterusnya diberi milikkan terus kepada mereka? Itu yang pertama, Datuk Yang Di-Pertua. Yang keduanya,
di samping mendapat manfaat yang keuntungan yang banyak lembaga tabung angkatan tentera, apakah faedah yang dapat dirasai ataupun diberi kepada pesara-pesara tentera ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kursus-kursus yang ditawarkan kepada mereka-mereka yang bersalah ni memang amat banyak kursus-kursus yang kita tawarkan, terutama sekali diperhebatlah. Kita ada kursus yang bermula daripada 3 bulan hingga 18 bulan. Dan ini dibagikan kepada beberapa kategori lah. Pegawai, kalau pegawai berpangkat kapten ke bawah, dia sekurang-kurangnya 6 bulan. Meja ke atas kita bagi 3 bulan dan seterusnya lah. Bidang-bidang yang saya lihat di situ banyak, iaitu terutama sekali dalam bidang vocational lah, iaitu electrical, membaikan aircon dan memproses makanan, catering dan sebagainya, sehingga pastry, membuat berbagai-bagai program-program yang telah kita buat selama ini. Walau seperti mana saya kata tadi, ada kursus-kursus yang perlu kita penambahbaikan. Mengenai tadi yang kedua tu ialah soalan mengenai lembaga angkatan tentera. Memang lembaga angkatan tentera banyak membantu bekas-bekas tentera ni, bukan saja dari segi mereka nak menempui masa depan mereka melalui program-program latihan yang saya sebut tadi. Latihan ini pun sebahagiannya dibayari oleh lembaga angkatan tentera. Dan selain itu kebajikan mereka, iaitu selepas mereka bersara, ada juga antara mereka-mereka ni yang telah cacat, yang telah mengalami banyak masalah kehidupan mereka, kerana ada setengah mereka yang tidak berpencen. Ada yang tidak berpencen. Tentera ni berbeza sikit, ada sebahagian besar yang tidak berpencen. Jadi namun demikian, sumbangan-sumbangan daripada kerajaan dan juga daripada, terutama sekali daripada LTAT lah. Tahun ini saja LTAT menerima sebanyak RM1 juta untuk tujuan ini. Jadi sebab itu dalam tiap-tiap tahun pada 31 Julai, tiap-tiap tahun kita ada Hari Pahlawan. Jadi saya haraplah kepada semua pihak, terutama sekali rakyat di negara kita ini, memberi sumbangan lah kepada tabung angkatan tentera atau tabung pahlawan ini, kerana ianya kita guna untuk kebajikan anggota kita. Sejumpa Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang. Assalamualaikum, salam saya kena. Ya, silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan ini serentak dengan pertanyaan Yang Berhormat Shah Alam pada 17 November dan Yang Berhormat Pasir Mas pada 1 Disember 2015 kerana menyentuh isu yang sama berkaitan dengan tindakan pelaksanaan penyelidikan Indeks Syariah Malaysia. Ya, silakan. Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana ahli Yang Berhormat sedia maklum, Indeks Syariah Malaysia atau ISM telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 10 Februari 2015 yang lalu. ISM adalah indeks yang dibangunkan oleh kerajaan untuk mengukur dan menilai tahap keseriusan usaha kerajaan dalam mencapai 5 maqasidus syariah atau objektif syarak, iaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta. Dalam usaha untuk memastikan ISM ini difahami sepenuhnya, jawatan kuasa tadbir urus ISM yang dilantik pihak kerajaan pada 10 Februari 2015 telah diberi tanggungjawab sepenuhnya sebagai badan perancang, penilai dan pemantauan ISM ini. Tindakan yang telah dan sedang dilaksanakan setakat ini termasuklah pertama, pelaksanaan penyelidikan. Dari segi penyelidikan, ISM dilaksanakan oleh 5 universiti awam yang bermula pada bulan Julai 2015 dan dilaksanakan berdasarkan dengan izin roadmap yang telah disediakan. Universiti-universiti yang terlibat termasuklah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang pendidikan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam bidang perundangan Islam, Universiti Utara Malaysia UUM dalam bidang politik, Universiti Sains Islam Malaysia USIM dalam bidang ekonomi dan kesihatan, dan Universiti Teknologi Malaysia UTM dalam bidang budaya, sosial, prasarana dan persekitaran. Majlis menandatangani perjanjian kerjasama penyelidikan ISM bersama 5 universiti tersebut telah pun diadakan pada 8 September yang lalu.
Mengadakan juga kerjasama dengan pelbagai agensi di peringkat persekutuan dan negeri dalam memastikan penyelidikan ISM berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai matlamat. Datuk Yang Di-Pertua, berkenaan dengan kaedah ataupun metodologi penyelidikan Indeks Syariah Malaysia yang banyak ditanya oleh Yang Berhormat daripada Shah Alam juga, ia berasaskan kepada kajian rintis yang telah dibangunkan oleh sekumpulan pakar yang diketuai oleh pakar-pakar daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang merangkumi prinsip maqasidus syariah, mekanisme pembinaan ISM, metodologi dan juga pengiraan skor. Kaedah penyelidikan ISM yang digunakan berasaskan dua metodologi ataupun kaedah, iaitu pertama analisis dokumen dan yang kedua kaji selidik. Dalam konteks analisis dokumen, kaedah ini melibatkan penganalisian dasar-dasar kerajaan, akta-akta yang digubal dan dilaksanakan meliputi 8 bidang pengukuran ISM. Kaji selidik pula dibuat berdasarkan soalan-soalan yang digubal berkaitan bidang yang dikaji dan dikemukakan kepada responden, sama ada melalui perbincangan berfokus, temu bual ataupun melalui borang kaji selidik. Analisis akan dibuat terhadap soalan-soalan yang telah dijawab. Kesemua kaedah tersebut melibatkan 3 kategori responden, iaitu pembuat dasar, pelaksana dasar dan penerima manfaat dasar, yakni masyarakat. Panel pakar indeks yang dilantik dan menyelaraskan kesemua dapatan kajian untuk mendapatkan skor keseluruhan Indeks Syariah Malaysia adalah daripada universiti-universiti yang saya sebutkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, kaedah pengukuran skor ISM diperoleh dengan mengambil kira purata pemberat atau variables atau angkubah-angkubah 3 indeks, iaitu Indeks Syariah Pembuat Dasar, Indeks Syariah Pelaksana Dasar dan Indeks Syariah Masyarakat. Kaedah pengukuran skor ini dibangunkan sekumpulan pakar yang diketuai oleh pakar statistik daripada UiTM. Kaedah ini boleh dirujuk dalam buku model tadbir urus ISM yang dikeluarkan oleh JAKIM, yang pihak JAKIM disediakan akan diedarkan di luar Dewan kejap lagi. Berhubung dengan laporan ISM pula, ia akan dibentangkan selepas dapatan penyidikan yang dijalankan oleh kelima-lima universiti diperolehi adalah dijangkakan daripada dapatan kajian akan dikemukakan kepada kerajaan pada awal tahun 2016 dan akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia melalui pengumuman khas pada satu tarikh yang akan ditetapkan. Sekian, terima kasih. Ya, Pak Dungun. Saya marang, Mas. Terima kasih Tuan Bertua. Soalan taman saya, secara kebetulan sistem yang kita amalkan adalah warisan zaman British yang paling banyak dipengaruhi oleh pengajian Islam, hukum Islam dan ajaran Islam, kerana kajian orientalis. Namun dipinggirkan ruh dan akhlak, maka perkara pengajaran kita tidak banyak yang perlu diubah, masukkan ruh saja. Sejauh manakah pandangan institusi pusat pengajian tinggi yang dikemukakan kerajaan menjadi perkara yang wajib diterima oleh kerajaan, bukan sebagai satu nasihat sahaja? Seterusnya ialah perkara yang tidak perlu diubah, seperti pemisahan kuasa di antara legislatif, eksekutif dan kehakiman. Ini adalah sebahagian pada ajaran Islam. Sejauh mana kita dapat melakukan pemisahan kuasa ini dengan cara yang tepat, kerana masih wujud beberapa kecelaruan. Dan di sana adalah perkara maqasid syariah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bagi orang Islam wajib menerima seperti hukuman qisas dan hudud, hukuman haramnya riba dalam ekonomi. Dalam hukum qisas sebagai contohnya ialah pengampunan. Yang berhak mengampun ialah keluarga, bukannya lembaga pengampunan yang dilantik. Hukuman bunuh menggunakan tali gantung yang menyeksakan, ini bercanggah dengan Islam. Adakah tidak yang mengkaji satu hukuman yang tidak menyakitkan mereka yang ditentukan hukuman itu? Masalah riba, sejauh mana kita meninggalkan riba dan perkara muamalah Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya kerana menjadi model yang patut diikut oleh semua pihak. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Marang. Pertama sekali saya kira Yang Berhormat Marang pun cukup arif dalam bidang agama, yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa al-hikmatu dhalatul mu'min, kebijaksanaan ataupun hikmah itu adalah mutiara yang hilang daripada orang mukmin. Ini boleh petikan soal hadis itu sahih ataupun sebaliknya, kita ambil pengajaran daripadanya. Cuma seperti mana yang Berhormat maklum, bahawa tidak semua tinggalan penjajah itu semuanya dianggap sebagai tidak patuh syariah. Ada perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Ashur di dalam bukunya Maqasidus Syariatul Islamiyah dengan izin, yang mana menukilkan dalam satu bab bahawa pendekatan Nabi apabila mentadbir negara, ada pendekatan disebut sebagai taghyir, merubah segala-galanya berasaskan panduan syarak. Dan yang kedua, takrir, dia membuat endorsement dengan izin tetapi modifikasi berasaskan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam konteks inilah saya kira inisiatif yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam mengadakan indeks syariah ini untuk dikaji oleh para penyelidik di universiti-universiti ini amat penting, kerana nak mengenal pasti dalam konteks negara kita sepanjang 58 tahun merdeka, sejauh manakah dalam pelbagai bidang yang saya sebutkan, 8 bidang utama, perundangan, ekonomi, pentadbiran, prasarana dan sebagainya, apakah kita sudah mencapai tahap pematuhan syariah sebagaimana maqasid syariah yang dikehendaki. Dan dalam konteks itulah barulah kita boleh bergerak ke hadapan bagaimana kita hendak melakukan pembaikan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Dan dalam konteks ini saya kira kita tunggulah daripada dapatan yang akan dibentangkan oleh para cendekiawan dan penyelidik daripada universiti sebelum kita membuat apa-apa konklusi atau kesimpulan. Terima kasih. Yang Mat Kota Baru. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih Menteri yang memberi jawapan kepada soalan daripada Berhormat Marang tadi. Untuk berlaku adil pada kerajaan, saya ingin mengucapkan tahniah di atas pengeluaran ataupun pengenalan kepada Indeks Syariah Malaysia ISM oleh pihak kerajaan. Namun demikian, daripada banyak-banyak segmen ataupun sektoral yang perlu diteliti oleh jawatankuasa urus tadbir ISM ini, saya ingin mendapat penjelasan daripada Berhormat Menteri atau kerajaan mengenai apakah kajian ataupun dapatan yang telah diperolehi daripada kajian terhadap mekanisme untuk melaksanakan sistem perundangan kita mengikut syariah. Yang khususnya saya nak minta penjelasan ialah mengenai bidang kuasa mahkamah syariah. Sejauh mana kerajaan kita yang ada hari ini telah mengkaji betapa perlunya bidang kuasa mahkamah syariah yang saya boleh sifatkan sebagai mahkamah tinggi syariah. Bidang kuasanya adalah kelihatan lebih rendah daripada mahkamah rendah dalam sistem perundangan sivil atau mahkamah magistrate, yang mana bidang kuasa jenayahnya contohnya cukup rendah, 3 tahun 5,006 rotan saja. Jadi sejauh manakah kerajaan sedang mengkaji ataupun membuat tindakan untuk memperkasakan institusi mahkamah syariah? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kota Baru. Saya kira inilah pentingnya indeks syariah ini. Bukan saja kita melihat dalam konteks perundangan. Apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, itu salah satu aspek komponen daripada bidang yang kita kaji. Dalam konteks perundangan, apakah, di tahap manakah dari segi pelaksanaan syariah di negara kita ini. Dan kita bercakap soal tadi, dibangkitkan soal bidang kuasa mahkamah syariah. Itu semua termasuk di dalam kajian yang akan dinilai oleh pihak penyelidik, nak menentukan apakah dalam konteks perundangan ini di mana tahap kita dalam pematuhan syariah ataupun merealisasikan aspirasi syarak itu sendiri, sama ada hukumannya bersifat hududnya, kisasnya, takzir dan sebagainya. Tapi yang paling penting sekali, saya kira kita harus melihat secara holistik. Negara ini adalah negara Islam sebagaimana definisi perlembagaan perkara 3, dan saya kira penting untuk peringkat permulaan ini kita melihat bukan saja perundangan tetapi juga dalam aspek ekonomi, politik, kesihatan, budaya, sosial, prasarana, persekitaran. Ini semua kita harus menilai sejauh manakah kerajaan ini yang telah melaksanakan pelbagai dasar-dasar Islam semenjak kita merdeka benar-benar mematuhi dan merealisasikan aspirasi dan hasrat syariah
ataupun maqasid syariah sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami turunkan kepada kamu itu kepada Nabi Muhammad kecuali rahmat kepada seluruh alam. Mana bukan saja kepada orang Islam tetapi juga kepada rakyat yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Sekian, terima kasih. Sejumpa Tuan Muhammad Datu Hasan bin Arifin. Yang Muhammad Datuk Speaker, sebelum saya mengukakan soalan, saya ingin mengalu-alukan pada pagi yang cukup ceria ini kehadiran rombongan komuniti Satu Malaysia Parlimen Tenom yang jauh merentas Laut Cina Selatan untuk melihat sendiri persidangan parlimen kita yang cukup ceria ini. Yang Muhammad Datuk Speaker, saya mukakan soalan nombor 6. Ya, sila Yang Muhammad. Nombor 7. Maaf, nombor 7. Nombor 7 ya. Bahaya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang Amat Datuk Yang di-Pertua, projek Singapore Kunming Rail Link ataupun singkatannya SKRL yang akan menghubungkan 8 buah negara melalui laluan kereta api ini telah dibangunkan bertujuan untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti perdagangan, pelancongan dan perjalanan antara negara-negara projek SKRL. Berdasarkan laporan yang dibentangkan pada mesyuarat Special Working Group SKRL pada 25 Ogos 2015 yang lalu, kesemua negara-negara yang terlibat telah menunjukkan komitmen yang memberangsangkan terutamanya bagi projek naik taraf dan pemulihan. Pun begitu bagi projek sambungan dengan izin Missing Link. Hanya sambungan yang menghubungkan Kemboja dan Thailand saja yang menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Jajaran antara Klong Sip Kow Junction di Thailand dan sebuah bandar Alana Patit juga di Thailand melalui Klong Luk Thailand dijangka siap sepenuhnya pada Februari 2016. Manakala bagi seksyen Polpet dan Phnom Penh di Kemboja dijangka siap pada tahun 2017. Sementara itu, projek sambungan Missing Link yang lain antara Myanmar dan Thailand, Kemboja dan Vietnam dan Republik Rakyat Cina, dan Myanmar dengan Republik Rakyat Cina masih dalam peringkat cadangan serta peringkat rundingan dengan pihak ketiga untuk pembiayaan. Keseluruhan Missing Link yang masih belum siap ialah 1,780,000 km daripada keseluruhan 6,617.5 km, iaitu 27% yang masih belum siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya tumpat, Datuk. Ya, tumpat. Saya tengah tunggu Rompin bangun. Saya terima kasih pada sahabat saya Rompin. Saya jangkakan beliau akan menanyakan berkaitan dengan di mana kedudukan Rompin dalam jangkauan laluan sepanjang 6,600 lebih kilometer ini. Sebab saya harapkan dengan soalan tambahan beliau itu akan membantu hasrat saya untuk melihat bahawa jalan raya dan laluan kereta api sepanjang mana sekalipun akan melalui pantai timur semenanjung Malaysia kita ini. Oleh itu, saya harapkan bahawa Yang Berhormat Menteri Pengangkutan mengambil kesempatan ini. Walaupun ada missing link di negara-negara lain, akuilah dalam negara kita pun ada missing link laluan kereta api ini. Selain daripada di Sabah dan Sarawak, di Tanah Melayu semenanjung ini pun terdapat missing linknya. Jadi saya harapkan bahawa oleh kerana
kerana ianya belum siap lagi, maka jawatan kuasa yang terlibat dengan kereta api di peringkat dan di peringkat Malaysia kita ini mengambil kira supaya laluan kereta api yang dinamakan Singapore Kunming Rail Link ini akan berlalu dan menggunakan laluan daripada stesen Sungai Golok melalui Rantau Panjang, Pasir Mas dan turun ke Gua Musang, kalau sebelumnya melalui Rompin baru turun ke Singapura. Adakah Yang Berhormat Menteri sanggup memberi komitmen tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat mengenai SKRL. Sebenarnya dalam SKRL ini, iaitu Singapore Kunming, di Malaysia tidak ada missing link, kerana kita telah menghubungkan antara Singapura, Johor Bahru sampai ke Thailand, dan malah setiap hari ada servis perkhidmatan daripada KL, Padang Besar hingga ke Nyai, dan setiap hari juga daripada Butterworth, Padang Besar terus ke Bangkok. Itu setiap hari. Jadi maknanya tidak timbul missing link antara Singapura, Malaysia dan Thailand sehingga ke Kunming. Jadi mengenai apa yang dicadangkan oleh Ahli Yang Amat Tumpat melalui Pekan Golok, memang kita tidak ada, kita telah menutup laluan Pasir Mas ke Rantau Panjang disebabkan nasihat daripada pihak MKN daripada pergolakan yang berlaku di selatan Thailand. Jadi ini kita akan mendapatkan persetujuan daripada pihak kerajaan Thailand sekiranya untuk menghubungkan laluan di sebelah timur. Terima kasih. Yang Muhammad Rompin. Ya, Datuk Speaker, ini saya nak cuba bagi satu budaya baru di Parlimen ini, memberi peluang kepada rakan saya, rakan lama saya Tumpat ni, memberi soalan tambahan. Soalan tambahan saya, dijangkakan bilakah? Dijangkakan projek ini siap sepenuhnya, dan apakah dia memberi kesan impak ekonomi yang besar kepada negara kita Malaysia? Datuk Yang Di-Pertua, mengenai rancangan projek ini sepatutnya disiapkan selama 20 tahun. Projek ini, SKRL Singapore Kunming ini bermula pada tahun 1996 hingga 2015. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, oleh kerana banyak missing link yang masih di peringkat cadangan, khususnya di kawasan negara Indo-China tadi, maka kerajaan Malaysia akan mengumumkan satu tindakan baru untuk penyiapan keseluruhan. Lebih-lebih lagi, Malaysia adalah merupakan pengurusi tetap kepada jawatan kuasa Special Working Group SKRL ini. Terima kasih. Dan mengenai impak ekonomi, pastinya dia memberi impak ekonomi yang baik, kerana dengan siapnya rel ini, pengangkutan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah, kerana satu kereta api, satu gerabak kereta api boleh membawa muatan sebanyak 1,600 tan, berbanding dengan satu lori hanya lebih kurang 30 tan. Dan ianya juga dapat mempercepatkan pergerakan barangan ini, dan ini sekaligus akan mewujudkan barangan ini dapat dijual dengan lebih murah. Di samping itu juga dia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, dan juga mengurangkan kemalangan di jalan raya. Jadi
ianya akan memberi impak yang baik kepada ekonomi dan kesejahteraan negara kita. Terima kasih. Sejumpa Tuan Muhammad Datuk Tuan Wong Ling Biu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Ya, sila Pak Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Muhammad Syariki. Tuan Dipertua, soalan ini adalah soalan yang cukup spesifik khas untuk Hospital Syariki. Untuk makluman Adik Muhammad, Hospital Syariki ialah hospital berpakar minor yang mempunyai 182 katil dengan kadar penggunaan katil ataupun bed occupancy rate BOR 38.9% sahaja. Dan purata kemasukan pesakit seramai 19 orang sehari dan purata kedatangan pesakit luar sebanyak 128 orang sahaja sehari. Buat masa ini, dengan beban tugas yang sedia ada, bilangan pegawai perubatan di Hospital Syariki adalah mencukupi. Sehingga 31 bulan Ogos 2015, secara keseluruhan terdapat sebanyak 32 jawatan pegawai perubatan di Hospital Syariki dan pengisian ialah 25 orang, iaitu 78.1%. Dan bidang kepakaran yang ditawarkan oleh 5 orang pegawai perubatan pakar adalah satu bahagian perubatan am, ini bahagian dipakar. Yang kedua bahagian perbidanan dan sakit puan, anestesiologi, otomologi dan juga ortopedik. Manakala perkhidmatan kepakaran seperti otolaryngologi, sakit puan, nefrologi, psikiatri dan ortopedik diberikan secara berjadual oleh pakar perubatan yang datang daripada Hospital Sibu dan juga Hospital Umum Sarawak. Tuan Ketua. Yang Mas Syariki. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Di kawasan Parlimen Syariki mempunyai sebuah klinik satu Malaysia, tapi tidak banyak pesakit melawat sana, menerima rawatan di sana kerana klinik tersebut tidak mempunyai doktor berkelayakan untuk pegawai perubatan, hanya ada pembantu perubatan. Soalan saya ialah, bilakah kerajaan dapat mengkajikan satu doktor berkelayakan berkhidmat di klinik itu supaya ramai pesakit dapat manfaat daripada klinik tersebut? Minta penjelasan. Terima kasih. Betul. Di daerah Syariki ini, selain daripada Hospital Syariki, ada 3 KK, klinik kesihatan, ada 3 KD atau klinik desa, dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, 1 klinik satu Malaysia. Ya. Kalau ikut dasar yang ada sekarang, oleh kerana kita kekurangan doktor lagi, masih lebih kurang. Jadi kalau KK klinik satu Malaysia tu mendapat lebih dari 100 pesakit sehari, dan kita akan bagi seorang doktor lah. Jadi kalau yang kurang dari 100, kita perhatikan, dan kalau memang meningkat cepat, kita boleh berunding semula dengan pihak kesihatan negeri, dan kalau perlu sangat kita hantar juga ya untuk klinik ini. Ya, betul. Sejumpa Tuan Muhammad Datuk Hasbullah bin Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan rombongan wanita daripada Macang ke parlimen kita. Baju warna merah. Soalan saya nombor 9. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Sehingga September tahun ini, sejumlah 354,874 orang OKU telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui sistem maklumat orang kurang upaya. Pendaftaran OKU adalah dibuat secara sukarela meliputi 7 kategori ketidakupayaan, iaitu masalah pembelajaran ada 126,511 orang, fizikal ada 121,175 orang, penglihatan 31,756 orang,
pendengaran ada 29,061 orang, mental ada 28,282 orang, pelbagai ada 16,353 orang dan pertuturan ada 1,736 orang. Kerajaan telah memperkenalkan dasar 1% peluang pekerjaan di sektor awam kepada OKU pada tahun 1988 lagi. Bagi memastikan keberkesanan pencapaian pelaksanaannya, dasar ini telah diperkukuhkan melalui Perkeliling Perkhidmatan bilangan 16 tahun 2010 yang mula berkuat kuasa pada 15 September tahun 2010. Selain daripada itu, kerajaan telah mensasarkan dalam rancangan Malaysia ke-11 agar seramai 16,000 OKU memenuhi pengisian jawatan dalam sektor awam menjelang tahun 2020. Dalam usaha untuk membantu golongan OKU untuk mendapat pekerjaan dalam sektor awam, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat telah menubuhkan Task Force Pemantauan Isu Ketidakupayaan yang dipengerusi sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Azizah, Datuk Panglima Haji Muhammad Don, iaitu timbalan menteri saya. Jadi, Kementerian juga telah mengadakan program advokasi mengenai OKU melalui taklimat mengenai Disability Equality Training. Bagi membantu golongan OKU bekerja di sektor swasta pula, Kementerian melalui kerjasama antara Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Japan International Cooperation Agency atau JICA telah memperkenalkan program yang kita nama Job Coach pada tahun 2012. Bagi tempoh Mac 2012 hingga September tahun ini, seramai 431 orang OKU telah menyertai program Job Coach dan kekal dalam pekerjaan mereka hingga kini. Program ini telah menimbulkan kesedaran kepada majikan bagi mengajikan OKU di perusahaan mereka. Sebanyak 7 buah syarikat telah mengajikan OKU dalam perusahaan mereka seperti Giant, Cold Storage, Guardian, KFC Holdings, Muhammad Maidin Holding, Shangri-La Hotel, McDonald's, Ion Big, Ion dahulunya Jasco, ada 2 Ion Big dahulunya Carrefour dan Ion dahulunya Jasco. Kementerian dalam usaha memberi sokongan kepada OKU mendapat pekerjaan juga, untuk mendapat pekerjaan kita mengambil inisiatif dengan mengadakan latihan kemahiran dan mengeluarkan sijil kemahiran Malaysia atau SKM melalui institusi OKU seperti Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan di Bangi. Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberikan grant pelancaran kepada OKU bagi menggalakkan mereka berdikari dan menjana pendapatan dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka. Terima kasih. Yang Berhormat Gerik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang mungkin sebahagian besar orang OKU mendengar jawapan yang telah diberi oleh Yang Berhormat Menteri. Kita menyedari hampir lebih daripada 2 juta OKU dalam Malaysia yang berdaftar 280. Setelah berdaftar mendapat kad OKU. Sejauh mana, soalan saya, sejauh mana kementerian memastikan pihak kerajaan, kementerian-kementerian kerajaan dan juga swasta menghormati kad OKU yang dipegang oleh pihak OKU supaya tidak menyusahkan, memastikan mereka sebenarnya memang OKU. Dan dalam masa yang sama, kita dapati adakah kementerian nak menguatkan undang-undang bagi meningkatkan hukuman kepada orang-orang yang menggunakan OKU sepenuhnya dalam negara seperti meminta sedekah di tepi jalan. Minta Yang Berhormat Menteri menjawab.
Satu, Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat. Memang betul dia kata Yang Berhormat tu begitu ramai OKU, dan kita memang bila sah OKU tu di dalam semua 7 jenis, 7 kategori ketidakupayaan, memang kita keluarkan kad itu kad OKU Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Dan di dalam kad OKU tu sebenarnya ada 25 keistimewaan, ya, yang bila tunjukkan kad, insya-Allah mereka boleh menikmati 25 keistimewaan. Namun terima kasih Yang Berhormat sebab Yang Berhormat telah memaklumkan kepada saya bahawa ada juga jabatan atau pejabat-pejabat yang mungkin tidak berapa apa perkataan saya katakan, dia akui sebenarnya Yang Berhormat, saya cek Yang Berhormat semalam, dia akui kad OKU itu, tetapi mereka kita cakaplah secara terus Yang Berhormat iaitu jabatan JPJ, dia mengakui kad OKU itu bermakna itu memang sah OKU, tetapi dia memerlukan satu lagi pengesahan khususnya daripada Jabatan Kesihatan, sebab ini nak isu lesen memandu kereta. Jadi OKU tu dia dah tahu OKU tu, tapi dia memerlukan satu lagi dokumen Yang Berhormat, sebab semalam kami cek di mana adakah OKU ini betul-betul boleh memandu kereta. Mungkin dia nak cek lebih dia punya penglihatan, maybe dia nak cek lebih dari segi dia pegang steering macam mana. Jadi Yang Berhormat, kami tanya sebab sedih juga bila kami dengar bahawa kalau JPJ tak menggunakan keistimewaan tu kad OKU. Jadi dia kata bukan, dia acknowledge, dia iktiraf, tetapi dia nak ada dokumen lagi untuk ni. Tapi namun Yang Berhormat bawa tu memang saya sangat mengalu-alukan, bukan saja daripada Yang Berhormat Gerik, tapi semualah Yang Berhormat. Kalau ada sesuatu yang didapati lagi kekangan, sila maklum supaya kami membawa ke dalam mesyuarat majlis OKU. Kami ada majlis OKU Yang Berhormat, yang insya-Allah 2 hari bulan ni saya akan mempengerusikan majlis tersebut, dan di dalam majlis saya ini memang OKU sendiri yang menjadi anggota. Jadi mereka lagi lebih vokal membawa apa yang kekurangan. Tetapi pada masa yang sama saya sangat-sangat mengalukan maklum balas. Dari segi Yang Berhormat katakan tadi hukuman Yang Berhormat, ya, sebenarnya itulah, kalau satu Yang Berhormat, kalau nak kira kami ni tak puas hati, sebagai contoh parking kereta untuk OKU. Kami nampak banyak parking kereta ni dia bagi besar tanda parking tu untuk OKU, tetapi Yang Berhormat tengoklah siapa yang sebenar parking kat situ. Bukan OKU, tetapi orang yang very able. Jadi ini sebenarnya kami memerlu juga kerjasama daripada PBT, local government lah, sama-sama lah membantu dan memastikan kalau tak ada OKU yang pakai tapak tu tak apalah, biarlah di situ, sebab itu memalukan sebenarnya. Sebab ada juga pelancong datang tengok ini ke keadaan kita yang keluar daripada kereta tu, kita tengok memang sempurna segala-gala lah. Mungkin lah maybe dia OKU pembelajaran. OKU pembelajaran tu dia nampak normal, tapi dia sebenarnya autistik, disleksia dan sebagainya. Tetapi ini sebenarnya Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat membawakan isu ini, sebab ini adalah isu yang sebenarnya berlaku. Terima kasih. Yang Berhormat Seputi. Terima kasih Yang Dipertua. Ramai OKU mereka sebenarnya berminat untuk bekerja, tapi masalahnya adalah tiada kenderaan untuk hantar mereka ke tempat kerja. Dan bagi saya nak tanya, adakah kementerian beri peruntukan kepada persatuan OKU setempat itu supaya mereka boleh mengadakan kenderaan untuk hantar OKU pergi bekerja? Yang kedua ialah, saya rasa hairan hanya 70 syarikat besar di Malaysia ni yang menggaji OKU
Jadi, bolehkah kementerian memberi cadangan kepada pihak kerajaan supaya adakan potongan cukai ataupun insentif bagi syarikat yang menggaji OKU sebagai pekerja mereka? Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai keenderaan tu Yang Berhormat, memang kita banyak mengada engagement bersama dengan persatuan yang terlibat secara langsung dengan OKU ini. Jadi sebenarnya Yang Berhormat, kita menggalakkan supaya banyak kita buat CSR. Kadang-kadang kita bagi geran, tapi geran yang kita bagi ni Yang Berhormat for operasi, for sometimes untuk mengadakan aktiviti, kadang-kadang untuk makanan, peserta dan sebagainya. Jadi jikalau sampai kepada pengangkutan dan sebagainya, sebenarnya NGO ni Yang Berhormat, dia pandai, dia memang banyak dapat funding daripada pihak-pihak yang bermurah hati. Tapi the only thing Yang Berhormat, yang kita sebenarnya ada juga bincang di dalam majlis OKU adalah keenderaan awam, public transportation, di mana kalau dapat adalah public transportation yang lebih mesra kepada OKU. I think that's the word, lebih mesra kepada OKU, sebab ini memang disuarakan setiap kali ada mesyuarat, dan di dalam pegawai yang ada di dalam majlis ini juga datang daripada Kementerian Pengangkutan. So di sini Yang Berhormat, memang saya pun selalu mengatakan, boleh katakan ramai daripada kita ini sudah pergi ke luar negara, kita boleh nampak kadang-kadang ada public transportation memang khusus, besar dia punya logo Yang Berhormat untuk OKU dan sebagainya. Tapi ini pun kami juga sentiasa menyarankan supaya selain daripada persatuan itu ada keenderaan sendiri untuk membawa penghuni di dalam di dalam institusi yang mereka jaga, tetapi public transportation. Ada di luar negara special taxi Yang Berhormat untuk OKU. Dia ramp, dia boleh ada special ramp, dia masukkan wheelchair dan sebagainya. Jadi itu juga harapan kami, dan ini memang sentiasa disuarakan. Yang Berhormat, memang betul Yang Berhormat, di bawah Job Coach punya program, 7 syarikat tampil ke hadapan, dan kami berharap jangan sahaja 7 tapi ramai lagi should come forward. Dan kami sebenarnya ada anugerah Yang Berhormat, tapi mungkin anugerah is not enough, dengan izin. Tapi Yang Berhormat, terima kasih atas cadangan itu. Maybe kita melihat kepada insentif yang lain. Terima kasih. Yang Berhormat, setakat itu sesi soal jawab lisan untuk pagi ini.